Dan kita mendapati bahawa para sahabat adalah orang yang paling layak, ya, untuk memperoleh nikmat ini. Kenapa? Kerana mereka telah mendapat ilmu yang bermanfaat daripada Rasulullah, ya, mereka sebagai murid Rasulullah, tentu sahaja mereka telah menerima ilmu yang paling bermanfaat kerana ia datang terus daripada Rasulullah, ya. Dan dalam masa yang sama mereka telah beramal dengan ilmu yang mereka peroleh daripada Rasulullah, ya. Buktinya adalah kerana Rasulullah sentiasa, ya, memerhatikan mereka dan sentiasa memberi tunjuk ajarnya, ya, kepada mereka, ya. Maka para sahabat mereka telah bersama-sama dengan Rasulullah melihat wahyu turun kepada baginda, ya. Dan dalam masa yang sama Rasulullah telah menjelaskan wahyu tersebut, ya, kepada mereka dengan daripada sudut pengajaran dan bahkan daripada sudut praktikal sekali. Nabi telah tunjukkan kepada para sahabat tentang cara solat, cara baca Al-Quran, cara berzikir, dan seumpamanya, ya. Kita lihat Imam ataupun Abdullah bin Mas'ud, ya. Boleh buka surat 134, ya. Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa di bawah tu, barang siapa di antara kalian ingin mengikuti suatu jejak, hendaklah dia mengikuti jejak orang yang telah meninggal. Kerana sesungguhnya orang yang masih hidup tidak dijamin terpelihara daripada fitnah. Siapa yang dimaksudkan oleh beliau tentang orang yang dah meninggal? Itulah mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang patut kalian ikut. Mereka adalah orang-orang yang paling utama di antara umat ini. Hati mereka paling berbakti, ilmu mereka paling mendalam, ya, kerana mereka adalah murid Rasulullah, dan paling sedikit takalluf. Paling sedikit takalluf maknanya orang yang paling, ya, kemalasannya. Kadang-kadang kemalasan tu mungkin boleh salah faham, ya. Takalluf ni maknanya dari segi nak membebankan diri dengan benda yang tak sepatut, ya. Para sahabat mereka sangat jauh daripada sifat seperti itu. Para sahabat kita melihat bahawa mereka sentiasa menjauhkan diri mereka daripada sifat berlebih-lebih, nak melampau-lampau dalam urusan agama. Sebaliknya mereka sentiasa sedaya upaya patuh, ya, dengan apa yang dan disuruh tanpa buat lebih-lebih, ya. Mereka adalah kaum yang Allah telah pilih untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan agamanya. Ini hakikat. Ini nak mengatakan bahawa sahabat ni bukan calang-calang. Mereka ni bukan tiba-tiba ada kat Madinah tu atau ada kat Mekah tu. Allah dah pilih. Betul atau tidak? Kerana setiap sesuatu itu adalah berdasarkan takdir Allah, kan? Maksudnya Abu Bakar, Umar tu bukan muncul secara kebetulan dan dia beriman dengan Rasulullah secara kebetulan. Tak. Allah telah memilih, ya, individu-individu daripada kalangan para sahabat tu. Maka kenalilah akan keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka dan berpegang teguhlah pada akhlak serta agama mereka dengan semampu mungkin. Kerana sesungguhnya mereka berada di jalan, ya, mereka berada di atas petunjuk yang lurus, ya. Itu dia, ya, para sahabat. Kita lihat ayat Al-Quran di muka surat 136 yang di bawah tu, ya, bagaimana Allah memuji para sahabat, ya. Satu-satunya, ya, kumpulan manusia yang Allah puji, ya. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama, yakni yang masuk Islam, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar. Disebut secara spesifik di situ, golongan Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Surah At-Taubah 100, ya. Allah memuji golongan Muhajirin dan Allah memuji golongan Ansar
Dan Allah tambah kat situ, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan yang baik. Moga-moga kita tergolong di kalangan mereka ini, iaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina tabauhum biihsan. Ya. Kita lihat dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi menyebutkan tentang kumpulan manusia yang terbaik secara terang dan jelas. Ya. Tidak lain dan tidak bukan dengan tujuan untuk kita ikut, ya, kumpulan manusia ini. Sebagaimana dalam hadis, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup dalam kurunku. Pujian yang cukup jelas, ya, pujian yang cukup hebat. Nabi kata sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup dalam kurunku, yakni para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya, kemudian, ya, mereka kumpulan manusia yang datang kemudian, ya, setelah itu, ya, kumpulan manusia yang datang kemudian. Nabi berhenti di situ, ya. Maknanya Nabi mengkhaskan 3 zaman itu. Zaman sahabat, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, ya. Cuba kita lihat surat 138, ya. Ayat surah An-Nisa 115. Betapa perlunya kita menghayati ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan jangan kita sekadar membaca ayat Al-Quran itu tanpa kita tadabbur atau menghayatinya. Kita lihat dalam ayat ni Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul", dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya. Barang siapa yang menentang Rasul, apa artinya menentang Rasul? Kalau kita zaman sekarang ni, kita tolak sunnah Nabi lah, ya. Barang siapa yang menentang Rasul, maknanya barang siapa yang menolak sunnah Rasul, derhaka, tak ikut sunnah Nabi. Lalu Allah kata, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman. Apa hasilnya? Kami biarkan dia, ya, ke arah kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, ya. Siapakah yang akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam dalam ayat ini? Allah kata, barang siapa yang menentang Rasulullah, dan Allah tak berhenti kat situ, ya. Allah tambah lagi, dan dia mengikut jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, ya. Kalau kita lihat dalam ayat ni, sekiranya Allah kata, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, maknanya dia secara sengaja dia tentang, sengaja dia tolak sunnah, bukan orang yang tak sengaja, kerana dia kerana telah jelas kebenaran baginya, ya. Kalau Allah tak sebut dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang beriman, ya, adakah sempurna ayat itu atau tidak? Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, kami biarkan ia dalam kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami akan humban dia ke dalam neraka Jahannam. Kita akan mendapati bahawa ayat itu sempurna, ya. Maknanya kalau bahagian dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang beriman, kalau tak ada pun dalam ayat ni, tidak apa. Ayat itu masih lagi jelas dan boleh difaham. Maka persoalan di sini, kenapa Allah sebut wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikut jalan yang bukan jalan orang yang beriman, ya. Ini menunjukkan bahawa jumlah ini ada signifikannya, bahawa dalam masalah menolak sunnah Nabi ini, ya, dia ada implikasinya. Orang yang tolak sunnah Nabi,
maknanya dia mengikut jalan yang selain daripada jalan orang yang beriman. Persoalan di sini, jalan siapakah yang dimaksudkan di situ? Jalan selain daripada jalan orang yang beriman. Ya. Sekali lagi, tidak lain dan tidak bukan jalan para sahabat, jalan generasi awal salafus salih. Kerana mereka ini adalah orang-orang yang beriman secara yakin dan pasti. Ya. Siapakah orang yang beriman yang pertama? Golongan orang yang beriman yang pertama dahulu. Ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah para sahabat. Ya. Para sahabat adalah orang yang beriman ketika mana turunnya ayat Al-Quran ini. Ya. Maka ada dua perkara. Dia menentang Rasul dan dia tidak ikut jalan para sahabat. Ya. Hasilnya kami akan biarkan dia dalam kesesatan dan dia akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Dia akan dibiarkan dalam kesesatan ketika di dunia dan di akhirat nanti dia akan dihumban ke dalam neraka Jahannam. Ya. Maka ayat ini secara tidak langsung menuntut supaya kita bukan sahaja ikut sunnah Nabi, kita juga perlu ikut jalan orang yang beriman. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang beriman di sini? Tentu sahaja para sahabat. Di muqaddimahnya, di depan sekali adalah para sahabat. Ya.